Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unikumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala, bersyukur dapat saya bersama lagi dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan insya-Allah kita bersama sedikit berada dalam satu majlis ilmu yang ringkas, sekitar 30 minit begitu, sementara kita menunggu datangnya waktu Isyak. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, apa yang nak kita bincangkan pada petang ini yang berhubung dengan suatu sifat, kedudukan ataupun perasaan yang ada dalam setiap diri manusia, iaitu sabar. Dan kita perlu ingat bahawa kejadian kita ini, Allah Ta'ala ciptakan kita ini dalam keadaan satu alam yang sangat sempit. Allah Ta'ala cipta kita ini duduknya dalam alam yang sangat sempit, iaitu di alam rahim ibu. Sempit, tak boleh buat apa. Selama 9 bulan 10 hari kita duduk kat situ, satu alam yang sangat sempit. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan kita pula untuk hidup satu alam yang lebih luas. Kalau kita nak bandingkan alam rahim dengan alam dunia, berapa nisbah dia? Berapa nisbah dia? Tak terkira nisbah dia. Alam rahim yang sangat sempit itu, nak bandingkan alam dunia, kita rasa cukup luas, cukup besar, cukup hebat. Di mana dalam dunia ni, di luar jangkaan kita, semua perkara yang kita lihat tu yang kita nak buat semua. Dunia, nak kaya, nak harta, nak pangkat, nak kedudukan, nak makan, nak berjalan, nak melancong, semua nak. Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita tentang dunia yang sangat luas. Kita rasa sekitar Kuantan pun kita rasa cukup mewah dah, cukup rasa hebat dah kat Kuantan ni. Tapi bila kita keluar lagi hebat. Kita pergi ke Jepun, kita pergi ke Switzerland, kita pergi ke Amerika, lagi hebat. Nak suruh Allah Ta'ala jadikan itu. Dan selepas ini, Allah Ta'ala akan menciptakan kita ataupun menghantar kita satu alam lebih luas lagi. Itu alam barzakh. Lebih luas daripada dunia. Kita akan tempuh. Semua orang akan tempuh. Iaitu namanya kiamat. Dan kita akan menempuh kiamat ni dua kali kita tempuh. Yang pertama, kiamat kecil, namanya mati. Kita masuk alam barzakh. Namanya mati, tapi kita akan dihidupkan Allah Ta'ala ke satu alam nama alam barzakh. Dulu kita duduk alam rahim, kita rasa macam kita mati, tapi sebenarnya kita hidup. Kita keluar hidup di alam dunia. Dan lepas ini Allah Ta'ala akan hidupkan kita di alam barzakh, lebih luas daripada alam dunia. Selepas itu, sampai satu masa kita akan bertemu dengan alam akhirat yang besar, kiamat besar, lebih luas daripada alam barzakh. Tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan untuk tidak melalui alam-alam ini. Tidak ada pilihan. Satu-satunya kehidupan kita ni, Allah Ta'ala telah ciptakan kita dengan suatu perjalanan hidup sahaja untuk sampai ke akhirat dengan satu nyawa. Di alam rahim kita, di dalam rahim ibu, kita hidup yang tidak memerlukan apa-apa. Tak perlu apa-apa.
Tapi turun ke alam dunia, kita perlukan banyak apa-apa. Banyak keperluan. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, everything semua kita nak. Tuan-tuan, kalau alam dunia ni banyak benda, perkara yang kita perlu, alam barzakh lagi banyak kita perlu. Alam dunia ni, kalau kita luka, sakit, cedera, sesak, miskin, susah, sangat menderita. Mana kita nak cari pertolongan? Siapa nak tolong kita? Kita nak selesaikan ni masalah ni dengan apa? Dengan duit, dengan harta, dengan pangkat, kedudukan, kuasa. Kalau ada, selesai. Banyak cabaran kita hadapi atas dunia. Alam barzakh lagi besar cabaran. Lagi besar cabaran. Yang kita sempat bawa, ada ular, ada lipat, ada kala, ada jengkel, ada panas, macam-macam. Dengan apa yang kita nak selamat dalam alam barzakh? Dengan apa? Apa alat dia? Apa alat dia untuk kita membebaskan diri kita daripada menderita, sesak, cemas, takut, sakit di alam barzakh. Atas dunia mungkin kita boleh tolong kawan kita, adik-adik kita, mak ayah kita, kawan kita. Di alam barzakh kita sama balik macam alam perut mak kita. Kita bersendirian. Tak ada orang boleh tolong. Tuan, di alam akhirat lagi dahsyat. Dengan apa kita berselamat diri kita? Jadi nak sebut bahawa mahu tidak mahu kita perlu lalui ini. Maka sebab itu kita perlu memahami apakah yang dikatakan dengan sabar. Bangun tidur tadi dengan mata yang mengantuk, kita sabar. Sampai hari ini kita sabar. Dan sabar ini, itulah asas dan punca kejayaan kita sampai akhirat. Kerana sabar ini, dia punya darjat dia. Sebab itu sabar ini ialah orang yang mampu menempuh segala cabaran, dugaan ataupun apa sahajalah yang merentangi hidup dia. Sama ada dia mampu tak mampu, dia kena sabar. Sabar itu sebenarnya suatu ibadat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai kita hari ini dijadikan dalam keadaan yang sangat serba kekurangan. Ada orang cacat, ada orang melembang, ada orang miskin, ada orang susah, macam-macam. Tapi sabar. Dengan sabar itu kita akan menempuh kehidupan kita ini, dan insya-Allah Allah tak kata bahawa innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan saya nak sebut bahawa sabar ni ada 3 darjat. Yang pertama, sabar kita dalam menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini berapa ramai orang sabar? Cuba tuan-tuan lihat kiri kanan tuan-tuan orang buat. Ini kita beribadat. Dan berapa orang sabar pula dengan saya cakap ni? Bila lah ustaz nak habis? Sabar lah. Sabar. Duduk. Orang tak sabar duduk dalam masjid surah lama-lama, orang tak sabar. Sebab itu tuan-tuan kita lihat di mana-mana saya, mungkin muslim tidak kan, lepas je habis salat tak sabar. Sedangkan tak ada ceramah pun, tak ada kuliah pun, lebih besar fadilatnya di sisi Allah Ta'ala di masjid berbanding dengan kedai kopi, warung dan sebagainya. Orang boleh duduk di kedai-kedai mamak sampai pukul 2-3 pagi, tapi orang tak duduk kat masjid ni sebab tidak menahan, tidak mampu untuk menanggung kesabaran. Apatah lagi ada ceramah pula, tak siapa-siapa datang. Ini tuan-tuan, sabar dalam menempuh ketaatan. Kita tak nak boleh panjang lah, masa sangat terhad. Oh, panjang tak ada alasan. Oh, mari jauh. Oh, mari jauh. Takkan cuma cek. Dia masalah PKP ni dia kena setengah jam je. Dan PKP dari sini dan kena mamak. Okey, ya tuan. InsyaAllah. Sabar dalam ketaatan. Saya pun sama tuan-tuan.
Bila datang WhatsApp ni, oi nak pergi Kuantan pula dah. Sabar ya, dengan menempuh berbagai-bagai situasi daripada Temerloh kemarin sebagainya. Macam-macam. Dia rasa nak kencing lah kata itu kan. Sabar. Tadi tuan-tuan puan tersesat juga tu. Lama duduk ke Kuantan ni. Terlangsung juga. Tu. Jam pula. Allah sabar. Ni tuan-tuan puan. Yang pertama, saya ringkas sabar dalam ketaatan. Tak, kita solat malam, kan? Kita berpuasa, kita bersedekah, kita infak, kita tolong orang, kita bantu. Ini semua dalam ketaatan. Kita melakukan sebarang perintah Allah Ta'ala itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesedaran. Dan sabar ini, dia mesti bersama dengan yakin. Dia tak jadi sabar seorang-seorang, tak ada. Dia mesti sabar dengan keyakinan. Dengan keyakinan tadilah bahawa kesabaran kita akan meningkat tinggi. Yakin betul ni. Lepas ni kita akan hidup di alam barzakh. Yakin. Untuk itu, kita perlu menyediakan bekalan takwa. Untuk takwa, kita kena taat kepada perintah Allah Ta'ala. Untuk taat, kita kena sabar. Kalau tak ada keyakinan, tuan-tuan tak sabar. Macam orang belajar 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, sabar. Kenapa? Kerana di hujung kesabaran dia itu ada kejayaan. Masuk, kita belajar dulu tak? Mula-mula darjah 1, hari pertama. Jauh lagi nak sampai tahun 4 kalau kita masuk universiti. Sampai jauh lah. Universiti mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Apabila kita menyambut bulan Ramadan, besok diisytiharkan puasa. Allah, baru sehari dah. Sehari pertama tu bila lah nak sampai 30 hari dah. Nampak? Kita rasa sangat membebankan kita. Tapi kalau kita sabar dan yakin bahawa akan sampai 30 hari puasa, akan tiba hari raya. Masih tu nikmat yang sangat hebat dan tidak terhingga. Dengan kesabaran. Tapi kalau kita sabar dengan paksaan, masalah. Kita tak akan dapat merasa kehebatan ibadat sabar tadi. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Allah terhadap Allah SWT. Melakukan maksiat. Orang macam-macam kita tengok melakukan sesuatu. Boleh pergi sana, boleh pergi sini, campur gaul lelaki perempuan, pakaian ikut suka saja, menyanyi, boleh macam-macam ni. Kita duk tengok, je nak juga ni. Tapi sabar. Sebab apa? Kita yakin kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, kita akan berjaya. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Sebab itu kita kena ingat, sabar ini Allah Ta'ala gandingkan dengan solat. Dan Allah Ta'ala gandingkan solat ini dengan zakat. Sebab itu Allah kata bahawa wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar dan solat. Kalau kita nak minta tolong Allah Ta'ala, kena solat. Itu yang kita sebut solat hajat, solat sunat, solat macam-macam. Dan kena sabar. Bila lah pertolongan Allah Ta'ala akan sampai. Dan sabar ini, dia infinity. Dia tak adalah, jangan sampai saya hilang sabar. Jangan sampai saya hilang sabar. Tak. Sabar ni tak ada, dia tak akan hilang. Kalau dia hilang sabar, maka itu bukan kesabaran. Jadi, kita sabar. Contoh, kalau bulan puasa, masa kita sekolah dulu dah. Duduk kat asrama. Bulan puasa, tengok kawan kita, lepas seorang-seorang masuk Maggi. Lepas seorang-seorang masuk Maggi dah. Melajar juga dia. Akhirnya kita makan juga Maggi. Siang hari. Habis. Makna pada ketika itu, kita tidak sabar dalam meninggalkan maksiat Allah SWT. Masya Allah tuan-tuan. Rangkaiannya begitu tuan ya. Saya kalau nak panjang kena buat kitab dia, kan? Dia ada kitab sabar. Tapi saya ringkas. Kalau kita buat kitab sabar tu, 5 tahun akan datang tak habis. Kalau ikut kitab tu, jadi saya ambil beberapa satu hadis Nabi SAW. Lepas ni saya baca hadis sikit, insya-Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam kita menerima dan menempuh musibah. Dan juga penderitaan, sabar. Musibah. Tuan-tuan ingat tahun 2014 di Temerloh tempat saya.
banjir besar. Banjir besar tuan. Kuantan saya tak tahu. Lama. Lebih daripada 10 hari. Setengah tempat lebih lagi. Sabar. Nak buat macam mana? Tunggu bilalah air surut. Dengan barang-barangnya, dengan segala kelengkapan rumahnya, rumah tenggelam dan sebagainya. Ini tuan. Itu dekat kampung saya dekat kampung saya. Itu musibah. Dan musibah yang paling kita tak nak terima lah, musibah kematian. Sebab itu tuan-tuan puan, Nabi bersabda, hadis ini saya nak baca tentang kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqalli ma'u titum al-yaqina wa azimatus sabri wa man a'ti hazzahu minha lam yubali bima fatahu min qiyamil laili was-siyami an-nahari wa li an tasbiru ala ma antum alaihi ahabu ilayya min an yu'afini kullu amrin minkum bimisli amali jami'ikum walakinni akhafu an tuftaha alaikum ad-dunya ba'di fayunkira ba'dukum ba'da wa yunkirakum aslu as-sama'u inda zalika faman sabara wahtasaba zafara bikamali taubati. Summa qara'a qawlu ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wa lanajziyanna alladhina sabaru wa ajrahum bi ahsani ma kana ya'malun. Satu hari Nabi. Saya nak cerita sikit, sebut sikit, nak share hari Nabi tentang kesabaran. Kita tahu keyakinan dan kesabaran. Nabi kata sabar, keyakinan dan sabar, yakin dan sabar, sabar dan yakin merupakan sebahagian kecil yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan barang siapa menunaikan kewajipannya dalam dua hal ini, kewajipan yakin dan sabar. Sebab tuan-tuan, yang menolak perlakuan kita ini dua dorongan. Yang pertama dorongan agama, yang kedua dorongan syahwat. Dua ni agama kita ajar. Yang datang kemari ni dorongan apa? Yang kita keluar dari sini dorongan apa? Yang kita nak dengar kuliah ni dorongan apa? Yang tak nak dengar ni dorongannya apa? Dua tu je, tak ada dorongan lain. Dan jalannya, jalan nafsu, jalan agama, dua saja. Sebab itu Nabi kata bahawa siapa yakin dan sabar dan merupakan sebahagian kecil Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada lebih besar daripada ini. Apa dia? Dia berikan kepada kita. Dan Nabi kata bahawa kalau kita mampu melaksanakan dua ibadat ini, yakin dan sabar ini, maka Nabi kata bahawa tak mengapa kalau kamu tak sembahyang malam dan kamu tak puasa pada siang hari. Maksudnya puasa sunat, tak apa. Nak sebut bahawa qiyamul lail ni dengan sabar yakin lebih sabar yang yakin lebih besar daripada solat malam. Kenapa? Kerana hanya orang sabar dan yakin saja yang boleh solat malam. Automatik. Apabila dia yakin dan dia sabar, dia boleh bangun malam. Tapi Nabi kata bahawa memadailah kalau kamu boleh yakin dan sabar, tak apalah, tak payahlah, tak perlulah. Tak diberatkan kepada kita. Tak mengapa kalau kamu tak bangun malam ataupun kamu tak puasa sunat. Mana kita nak? Kita nak duduk, tapi Nabi memberikan satu keyakinan, satu kelonggaran, satu peluang kepada kita. Oh, ada jalan caranya untuk kita tak salat malam. Tapi soalnya kenapa kita malas buat salat malam? Nak menggambarkan bahawa hebat ibadat yakin dan ibadat sabar. Sehingga Nabi kata gitu. Tak mengapa tidak mengerjakan solat malam dan puasa siang hari. Dan sungguh Nabi kata, andai kata kamu semua sabar terhadap setiap yang kamu hadapi, bagiku itulah yang lebih kusenangi daripada setiap yang
kamu memberi, setiap yang kamu diberikan, sebanyak amal mana seluruh yang kamu kerjakan. Nabi kata bahawa kalau kamu sabar itu pun dah cukup baik bagi aku, Nabi kata. Berbanding dengan amalan-amalan lain, sabar lebih tinggi lagi. Kita tolong orang, bantu orang dan sebagainya. Sebab semuanya itu dengan kesabaran. Tak ada sabar kita tak dapat begitu. Di situ kuncinya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, akan tetapi Nabi kata, akan tetapi aku khawatir jika dunia ni telah dibukakan kepada kamu semua, maka kamu saling mengingkari antara satu sama lain. Ni berebut. Tak sabar. Orang ni nak macam kita lah. Sekarang kita musim Covid. Musim Covid lah. Apabila telah turunkan bala Covid, tuan-tuan, dunia yang luas ni kita rasa sempit. Hari ni, nak bagi contoh saya, kalau Nabi kata bahawa kalau bukakan dunia ni, kamu saling mengingkar. Berebut-rebut. Hari ni, kalau pintu keluar negara tu dibuka, orang akan berebut keluar. Kalau pintu studio tu dibuka, berebut orang pergi studio. Dah hari ni. Dunia. Makna dunia ni memang sangat mengujakan, menarik untuk kita memilikinya, untuk kita menguasainya, untuk kita menjajahnya, untuk kita menguasainya. Ini dunia. Allah Ta'ala kata, Nabi kata gitu. Kalau andai kata dibuka, aku khawatir. Aku khawatir jadi begitu. Dan di saat demikian, pada ketika itu, berebut-rebut ni, sekarang dengan cerita orang macam-macam nak ni. Berebut kursi lah, berebut jadi menteri lah, berebut macam-macam ni sekarang ni. Wallahualam gitu, tak tahu. Hari-hari cerita tu je. Covid berapa kes hari ni? 800. Masih 800 lagi? Macam mana? Duk orang Covid 800. Nak mana 800 orang ni? Sibuk nak itu, sibuk nak ini, sampai kita hari ni nak keluar pun takut. Nak ni apa? Pakai mask ya. Tak pakai mask kan kena 1,000 denda. Tak tutup aurat tak apa. Kalau dah tutup aurat tu didenda, saya fikir tak ada orang yang tak tutup aurat. Ni. Ini Nabi kata dibuka dunia ni. Berebut. Tak buka dia pun berebut dah. Tak buka pun. Tapi manusia berebut juga. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, barang siapa yang bersabar, barang siapa yang, maka aku khawatir, kata, jika dunia telah dibukakan kepada kamu semua, maka kamu saling mengingkari, dan di saat demikian, Nabi kata bahawa penghuni langit mengingkari kamu semua. Penghuni langit, dia tak main kisah gitu. Apa yang terjadilah. Sebab tuan-tuan, kita hari ni yang menguasai kita, siapa pun langit ni, Allah Ta'ala, para malaikat, alam malakut. Kita tak nak Allah Ta'ala tidak mengambil perhatian kepada kita disebabkan keingkaran kita. Engkar segala titah perintah Allah SWT. Allah Ta'ala tak pandang kita. Allah Ta'ala membiarkan kita. Allah Ta'ala kata apa? Dibimbang penghuni langit juga tidak mengambil kisah kepada kita. Maka sebab itu Nabi kata barang siapa yang bersabar dan memelihara dirinya, sabar kadang sekarang ni dengan Covid-nya, dengan orang lain bergaduhnya. Hari ni kita rasa hidup sangat sempit dah, susahnya. Cari makan pun susah, kerja pun tak ada. Berapa ramai orang hilang kerja dan sebagainya. Nabi kata kalau sabar dan memelihara diri kita daripada kemungkaran dan sebagainya, dia akan mendapat pahala yang sempurna, sesempurnanya. Pahala kita tu sempurna. Nak kata sebut sempurna macam mana kata? Mana kalau kita buat sesuatu pekerjaan memang terbaik. Jadi sabar inilah kunci ibadat kita.
sempurna ataupun tidak sempurna. Diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tak terima. Senang cerita dengan sabar ini, Allah Ta'ala akan terima semua amal ibadat kita. Senang cerita begitulah. Dengan sabar. Kita solat. Kita tanya hati kita. Solat. Ketika takbiran pertama itu, bermulanya kita melakukan solat sebenar-benarnya. Sedangkan solat itu bermula dari kita mencari air. Air itu dah bermula untuk kita solat. Sabar. Dengan mengangkat air apa? Mengangkat air semai, kata wuduk. Dengan keadaan sejuknya, dengan saat yang kita mengantuk sebagainya. Sabar. Pergi juga. Mengantuknya pergi juga. Ketika angkat takbir tu, sejauh mana kesabaran kita sampai kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna tak solat kita? Betul kadang-kadang kita banyak mengacau dan sebagainya. Kerana itu kena ingat, kenapa kita kena sabar ini? Kerana segala amalan kita ini akan dicatat. Dan catatan itu duduknya di lembaran hati. Yang mencatat itulah kiraman katibin. Kiraman itu maknanya kemuliaan. Kemuliaan. Yang mencatat kita itulah kemuliaan. Raqib dan atid. Satu kanan, satu kiri. Maka dengan kesabaran tadi, kita akan dimuliakan oleh makhluk yang mulia, kiraman katibin, dan dia akan mencatat setiap amalan kita tu di lembaran hati kita. Sebab tu hati kita yang rasa. Kalau kita tolong orang, kita akan rasa. Kita rasa riak ke rasa ikhlas? Lembaran hati. Hati. Kalau kita tengok kejayaan orang, kita rasa dengki ke rasa iri? Itulah lembaran hati. Dicatat kat situ. Maka begitu juga solat tadi. Sejauh mana sabarnya kita menghabiskan solat kita, sehinggalah sampai kepada perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tuan-tuan. Dan nak baca satu ayat. Ni hadis dengan ayat sekali yang saya sebut tadi. Surah An-Nahl ayat yang ke-96. Apa dia? Allah Ta'ala kata apa? Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Habis. Apa yang ada di sisimu lenyap. Apa ada kita? Harta, pangkat, kereta, rumah, kuasa. Ada orang mengentah tak sampai 2 tahun. Ada tak orang mengentah 10 tahun. Firaun dikatakan dinasti dia 3,000 tahun habis. Dinasti habis. Tiada kekal, dia akan lenyap. Habis. Haba'an mansura kan, habis seperti debu-debu yang berterbangan, habis. Ni harta yang kita banyak dekat rumah, di pejabat, tak bawa dalam kubur. Walaupun kita kata bahawa alam barzakh tu lebih luas berdunia ni, kita tak bawa tu. Kita tak bawa dan kita tak akan bawa dia. Tak pernah lagi kita nampak orang masuk dalam kubur dibawa semua sekali dengan harta benda dia. Dia curah sekali. Nyawa ringgitnya, emas peraknya, dengan segala periuk bantainya, macam-macam tak ada. Hanya tiga helai, bukan tiga lapis kain kapannya. Tak ada, tuan-tuan. Itu yang kita bahawa Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, bahawa apa yang ada di sisi kamu itu akan lenyap. Dan Allah Ta'ala kata bahawa di sisi Allah Ta'ala lah yang kekal. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lah yang kekal. Apa dia? Amalan, sabar, yakin. Sebab tu kita datang, tuan-tuan. Kena sabar, kena yakin. Dan Allah Ta'ala kata bahawa, dan kami akan membalas orang-orang yang sabar. Ini sabar. Kami akan membalas orang-orang yang sabar
Dengan apa? Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dengan pahala. Pahala ni tuan-tuan dan puan, apa dia pahala ni? Pahala ni syurga. Kalau kita melakukan sesuatu ni, pahala ni syurga. Dulu saya sebut bahawa kita masuk syurga ni ada 3 syarat. Tetapi untuk dapat pahala yang saya kata bahawa kena sabar. Kena sabar, dan kalau sabar, Allah Ta'ala kata bahawa dia akan balas orang itu dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dibuat. Maknanya kalau kita hari ni, kita umpamakan kanak-kanak kecil lah kan. Kita tak sangka dia boleh buat sesuatu. Kita balas dia dengan berbagai-bagai hadiah, penghargaan dan sebagainya. Sebab luar biasa. Allah Ta'ala ni menggambarkan bahawa kalau kita ni mampu buat ketaatan dengan sabar dan yakin, Allah Ta'ala akan bagi kita suatu balasan pahala yang berkali ganda. Yang berganda. Sebab tu pahala ni tak dapat diukur, tak dapat dikira dan tak dapat ditimbang. Contoh, solat berjemaah. Dulu kita dapat bahawa siapa yang solat berjemaah, dia dapat 27 pahala. Bukan 27 pahala, 27 darjat kelebihan. Dikatakan bahawa ada orang beritahu, dia buat kajian, siapa yang solat solat berjemaah ni, dia dapat lebih daripada 600 kelebihan. Kena kira. Dan sabar ini sangat penting, kerana dalam Al-Quran lebih 90 kali Allah Ta'ala sebut sabar ini dalam Al-Quran. Lebih 90 kali. Di tempat yang berbagai, bukan satu tempat. Ada surah ini, ada ayat ini dan sebagainya. Jadi saya nak cerita tentang sabar. Jadi sabar ini satu perkara yang sangat penting. Seperti bahawa Allah Ta'ala akan berikan kita suatu ganjaran yang lebih besar daripada apa yang diamalkan. Pahala. Saya sebut pahala itu ialah syurga. Saya sebut dulu. Namun syurga ni dengan 3 syarat. Ataupun dengan 3 keadaan. Dengan 3 cara. Tak ada cara lain. Yang pertama dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Saya ulang lagi. Sebab tu ramai orang, kalau kita dengar cerita-cerita bagaimana orang masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala, ada yang ghair hisab. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat dulu. Ada satu cerita zaman Nabi Musa AS. Seorang pelacur, dia menyelamatkan seekor anjing daripada kehausan. Dengan sebab dia bagi anjing itu hanya beberapa teguk saja anjing itu, dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Mana pahala dia? Dia seorang pelacur. Mana besar maksiat seorang pelacur dengan hanya bagi minum seekor anjing yang senada harga. Ikut logik. Tapi pahala syurga ni bukan logik. Itu hak Allah Ta'ala. Itu namanya rahmat. Dan ada seorang di zaman Nabi Musa AS lagi, dia telah beribadat 500 tahun. 500 tahun tak ada pernah buat maksiat. Hanya maksiat hati dia sendiri. Wallahualam, kita tak tahu. Ditimbang pahalanya setinggi gunung. Dia tanya Tuhan, dia tengok Ta'ala, wahai Allah, aku ada pahala setinggi gunung, tak layak aku masuk syurga? Apa Tuhan kata? Wahai manusia, wahai hamba-Ku, pahala awak ni tadi, kalau nak bayar kepada aku, sebiji mata tu belum cukup lagi untuk bayar pahala ni. Yang aku bagi nikmat kepada kau, nikmat mata. Beribadat 500 tahun, pahala nak dilihatkan setinggi gunung. Allah Ta'ala kata bahawa nikmat sebelah mata tu pun belum boleh dibayar lagi. Apatah lagi kalau kau nak masuk syurga. Kau tak layak masuk syurga aku. Nak sebab bahawa yang tadi, orang buat dosa, beri air, minum air kepada seekor anjing, masuk syurga. Yang kedua, pahala setinggi gunung dicampur atas tangan neraka. Nauzubillah. Nak sebut bahawa kita nak cari pahala ini bagi mendapat rahmat Allah Ta'ala. Okay.
Yang kedua apa dia? Saya sebut dulu. Yang kedua dengan bertaubat. Sebab tu kita kena bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu wahai manusia. Taubat. Dan taubat yang tak boleh tangguh. Kerana mati tak tangguh. Jangan tunggu Allah. Besok saya dah tua, besok saya semayang tak? Besok saya ada kelapangan, saya datang nak dengar ceramah. Besok saya ada itu, saya ni. Tak. Ceramah ni, kita datang tak datang, dia tak tunggu kita. Saya datang kat sini, saya tak tunggu tuan-tuan. 2 orang pun 2 orang saya bercakap juga. Tak tangguh. Mati tu tak ada tangguh. Sampai mati. Tapi kita yang menangguh-nangguhkan. Kita yang menangguh-nangguhkan, tapi dia tak tangguh. Mati tak ada penangguhan. Saat jalan tu, dia tak ada tangguh. Pukul 8, pukul apa masa isyak? Pukul 8 minit lagi, 2 minit lagi. Tak lama dah. Dia tak ada tangguh. Dia tetap sampai pukul 8 minit. Tak dapat dia tahan-tahan. Tak apalah kan, sikit. Tak apalah sikit. Dia tak ada tangguh. Taubat ni tak perlu tangguh. Buat, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kemungkaran. Taubat. Sebab tu dia dikaitan dengan sabar. Yang kedua, kena bertaubat. Nak tak nak kena bertaubat. Nak masuk syurga kena taubat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, maka kamu mati dalam Islam. Dalam Islam itu makna kita bertaubat. Sebab kita memang kalau kita tidak bertaubat, na'udzubillah, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita hanya harap-harap saja. Mengharap. Hari ini kita harap adalah COVID ni tak ada dah. Harap COVID dah. Harapan. Tapi apa usaha kita? Kita harap kita kaya, kita senang dapat itu, dapat ini. Tapi apa usaha kita? Masuk. Yang ketiga, akhir sebelum kita berhenti. Lama sangat dah. Nanti nak orang komplain pula ya. Yang ketiga apa dia? Masuk syurga ni, masuk neraka dulu. Itu syarat. Saya sebut pagi tadi saya ada satu program di tempat saya. Saya kata, wahai tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan bimbang. Kita semua pasti masuk syurga. Amin. Gitu ya. Sebab masuk syurga, amin. Siapa yang tak nak masuk syurga? Kita pasti masuk syurga. Tapi kita bimbang yang ketiga itu. Masuk syurga boleh, tapi masuk neraka dulu. Imam Ghazali kata bahawa diumpamakan timbangan amal baik, amal buruk. Tiba-tiba satu zarah saja berat dosa. Satu zarah, sebesar zarah. Besar zarah ni macam mana? Zarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Bahawa siapa yang buat sejahat sebesar zarah, dia akan lihat. Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau kita letak timbangan beras, serulah beras, letak atas dacing. Mata dacing tu bergerak ke tak bergerak? Cuba try pula. Dia tak bergerak dah. Tapi bubur sebutir lagi. Tak gerak lagi dah. Bubur sebutir lagi. Dan mudah-mudahan kan bergerak. Sebab sebutir tu bergerak. Jangan kata sebutir tu tak ada nilai. Kalau sekilogram tu 1000 gram. Dengan sebab kita ambil sulah, tak sampai 1000 gram. Sulah. Sebesar zarah. Imam kata bahawa barang siapa kajian dia berdasarkan kepada hadis Quran dan ilmu ni yang kita ada, kita tahu. Imam Ghazali ni orang panggil dia Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Kita hujah apa? Walaupun sebesar zarah, ditakdirkan timbangan kita tu berat dosa sebesar zarah. Maknanya berat dosa berpahala. Layak masuk neraka. Satu zarah ini 1 hari dalam neraka. 1 hari dalam neraka. Dan 1 hari dunia ni
bersama dengan 50,000 tahun akhirat. Masuk satu hari. Satu hari di neraka itu, satu hari akhirat tu bersama dengan 50,000 tahun dunia. Sebab sebesar zarah tadi masuk neraka sehari. Sehari di alam akhirat. Sehari alam akhirat tu lamanya 50,000 tahun dunia. Kita tuan-tuan puan, sekarang hidup berapa tahun? Tuan-tuan gaji sakit gigi tak? Satu saat tak daya tak sakit gigi tak? Dulu saya pernah kena, tuan-tuan gaji kena sengat tubuh. Kena sengat tubuh ataupun disengat oleh lipan. Lipan panjang tu. Saya pernah 2 kali kena sengat lipan. Zaman kita dulu tahun 60-an 70-an, mana ada klinik di kampung. Jalan raya pun tak ada. Ngap sikit dulu lipan tu, masya-Allah. 24 jam dia berdenyut, nyuk sehari. Bubur lah minyak cak kapok lah, macam-macam bubur lah. Tak percaya try lah. Tak percaya try. Itu sehari dunia tu. Masya-Allah tuan-tuan. Bagaimana kita nak menghadapi seksaan azab Allah Ta'ala ni selama 50,000 tahun. Ini sebuah dunia. Jadi tuan-tuan. Maka sebab itu kita kembali kepada tadi, iaitu sabar. Walaupun sehari kena sengat di lipan tadi, sabarlah penyelamatnya. Sakit dia sabarlah. Sebab itu kata sebab bahawa sabar ini dia tidak ada infinity. Sampai bila-bila kita perlu sabar dan perlu yakin. Dengan kesabaran ini, dengan keyakinan yang ada pada kita ini, insya-Allah Allah Ta'ala kata bahawa dia akan bagi kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Pahala yang sempurna sesempurnanya. Sabar dan yakin. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu yang dapat kita bincang pada malam ini secara ringkasnya berhubung dengan tajuk sabar. Ya tuan. Tapi tak apa, tak jawab dah. Tak usah jawab kan. Soal tanya boleh. Tak pakai awal-awal tadi alam bangsa. Satu awal sabar. Jadi alam bangsa harus kata terus sabar dulu dunia orang. Jadi alam bangsa ni hidup roh saja ke hidup roh dan fisik. Oh tu Allah tak tahu coba. Tu hidup fizikal saja. Nak sebab bahawa Nabi beritahu bahawa apabila kita besok meninggal dunia, maka terputuslah roh kita dengan jasad kita. Tak. Okey. Sebenar-benarnya kehidupan kita ni roh ke jasad? Tanya balik. Sekarang? Dua-dua. Dua-dua lah kan? Dulu masa kita duduk dalam ibu kita tu, kita roh ke jasad? Dua-dua. Tak ada tak? Tak ada. Kita tak tahu apa. Kita tak tahu pun kita duduk kat situ. Okey. Begitu juga dengan alam barzah. Allah Ta'ala ni dia cipta kita ni dalam keadaan yang berterusan. Apa dia? Roh. Dalam ibu kita ada roh. Dalam dunia ada roh. Dalam alam barzah pun ada roh. Maka roh lah yang akan duduk dalam barzah ini. Dan yang masa sakit apa dia? Yang masa sakit kita ialah roh. Jasad kita itu ialah tumpangan roh. Kalau kita sakit, ada luka, itu lambang kesakitan kita. Tapi yang menderita ialah roh. Jadi ada urai yang mengatakan bahawa impitan alam kubur itu macam bertitik tulang serang. Jadi seolah-olahnya benda itu adalah fizikal. Nak mengamalkan seumpama gitulah. Cuba bayangkan kalau kita hidup atas dunia ni, tiba-tiba orang gemuk berselisih tulang rusuk kita. Sakit ke tak? Nak mengamalkan itulah besok. Kita dihimpit oleh dunia, itulah umpamanya. Dihimpit oleh dunia. Tak mungkinlah kita hidup jasad kat sana. Kita mesti dalam roh lah. Kita punya roh lah, nyawa kita kat situ lah. Bukan dengan jasad kita. Kalau jasad balik, dia ngorek pula. Dia kata tu mula. So Nabi kita bawa bila kita masuk dalam dalam alam barzah itu, Allah Ta'ala akan balik ke roh kita, ke dalam jasad kita. Tapi sampai kepada paras pinggang sahaja. Oi, aku ni berada dalam alam barzah yang sangat luas. Kita rasa sempit tak? Semua sangat luas. Sebab itu dia akan digambarkan bahawa orang beramal soleh diperlihatkan syurga yang saujana mata memandang. Betul? Orang yang melakukan maksiat
akan merasa betapa seksa dan deritanya dia melihat neraka. Itu keadaannya. Jadi itulah yang boleh saya jawab sikit ya. Wallahu a'lam. Ada tanya lagi? Wallahu a'lam ya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan puan. Moga-moga dipanjangkan umur. Kita bersabar, jumpa lagi bulan depan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.